Baik, insyaAllah kita mudahkan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Allah kita ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kiram ashabu ridwan syamillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan baik ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yuwaffiqhu fihi." Yang bermaksud barang siapa dikehendaki pada Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan sertifikat kepahaman di dalam agama. Yang mati sudahkan Pak Imam kita, punya sudahkan Tuan Bilal, kemudian jantan puasa surau sidang jemaah muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kepada Allah. Bapak Ustaz mengatakan pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita di hadis. Sampai mana kan? Okey. Masih ada yang pertama, masalah niat ya. Innamal a'malu binniyat. Nabi SAW bersabda, biasanya seseorang itu berdasarkan pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu dia tak apa yang diniatkan. Jadi malam ini kita sambung kenaan dengan hadis pertama ni. Hadis yang timur daripada Amirul Mukminin, itulah Sayyidina Umar. Darahnya ialah Abi Hafsin. Mana hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Baik, terlihat nombor 2 hanya bagi tiap-tiap seorang tanpa diniatkan. Sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi, bahawa segala amal adalah dengan niat. Segala amal mestilah dengan niat. Apa maksud niat? Niat ialah kecenderungan hati lah. Kalau dalam fiqh, qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Hasad sesuatu serta dengan buat. Niat. Maka niat itu tentu pula mempunyai arah tujuan. Niat mempunyai arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletak balasan baik ataupun jahat. Maksudnya niat ni akan dipersoalkan jugalah Allah Ta'ala. Sebab hati kita pun akan dipersoalkan. Dia bukan anggota badan, dia akan dipersoalkan akhirat. Hati kita akan
dipersoalkan. Itu. Sebabnya kalau niat baik dapat baik, niat buruk maka dapat buruk. Karena sinilah letak balasan baik atau jahat, dan seorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan. Sebenarnya niat pun main peranan. Niat pun main peranan. So maksudnya hati kita lah. Kerana soal besok daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, menurut ikhtiyar dan pilihan hatinya sendiri. Misalnya suatu ilmu ibadah seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan sekiranya niat asalnya mendirikannya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Dah masuk nombor 3 Ustaz. Dah masuk nombor 3. Dah masuk lah. Maksudnya orang yang berhijrah Nombor 3 Maksud niat orang yang berhijrah bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah menyatakan pada hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat, dan tiap-tiap seseorang mendapat balasan menurut apa yang diniatkan, maka dinyatakannya pula maksud niat orang yang berhijrah bersamanya ke Madinah dengan kepentingan agama Islam. Orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala dan Rasul, maka dikatakan hijrah itu hijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Kan sebut dalam matan itu, faman kana hijratu ila Allah wa rasulih. Dalam matannya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yantuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang siapa hijrahnya kerana Allah Ta'ala dan Rasul, maka Allah kembalilah hijrah itu pada Allah Ta'ala Rasul. Maksudnya dapat pahala lah. Dapat pahala si Allah Ta'ala. Jadi orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, maka dikatakan hijrah itu hijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Al-muhajir lah, al-muhajir ila Allah wa Rasul, dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Sebaliknya, ada pula orang yang hijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Marah hijrahnya untuk kepentingan peribadinya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda Nabi SAW, barang siapa hijrahnya bagi dunia yang akan diperolehinya, atau perempuan yang ia ingin untuk mengahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah kepada dia itu nak. Sebab ada yang berhijrah kerana perempuan. Tengok nanti sebelah ni, dia hijrah kerana Allah. Al-muhajir Ummul Qais namanya. Al-muhajir Ummul Qais, lelaki ni dia cinta dengan seorang perempuan yang bernama Ummul Qais. Jadi Ummul Qais ni berhijrah sekali dengan Nabi SAW dengan para sahabat. Jadi lelaki tadi pun sebabkan dia nak kahwin dengan Ummul Qais, maka dia ikutlah hijrah sekali. Jadi hijrah tadi kerana nak kahwin, bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Cuma tak dinyatakan sama ada berjaya kahwin ke tak berjaya. Itu tak dinyatakan lah. Mungkin berjaya lah kot. Mungkin berjaya lah kan. Sebab perempuan itu, dia kata dia tak nak kahwin dengan lelaki itu. Ummul Qais tu, dia pernah cakap, aku tak nak kahwin dengan kau kecuali kau hijrah. Kalau kau hijrah, bolehlah kahwin tadi. Maknanya al-muhajir ila dunya aw imra'atin yankihuha, hijrahnya ke dunia atau perempuan yang dia nak berkahwin dengan dia. Okey. Baik. Jadi barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya, atau perempuan yang ia ingin mengahwininya,
maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Maka teranglah dari kenyataan tersebut bahawa hijrah dan perbuatan atau amal yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan. Ada yang dilakukan kerana agama, ada yang kerana din kerana agama, dan ada yang pula kerana dunia atau lainnya lah. Macam-macam lah niat masing-masing kan. Anak manusia ni di segi bab niat ni kadang kita tak boleh nak kawal. Benda lah mati kan, bukan yang boleh kita kawal. Kalau dia menzahirkan tu lain lah, bolehlah kita cegah dan sebagainya. Nampak kadang-kadang korban kita ni oh baik, bagus, tapi dalam hati tak tahu kan, macam tu. Baik. Ada yang lakukan kerana agama dan ada pula kerana dunia atau lainnya, walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama. Walaupun zahirannya oh dia ni nampak kalau Nabi hijrah, dia pun hijrah juga kan, tapi dalam hatinya tak tahu. Tapi Nabi tahu, ialah Nabi kan, dia Rasul, takkan dia tak tahu apa yang berlaku. Mana-mana sahabat yang berhijrah, yang tak hijrah, semua Nabi tahu. Okay? Yang tak berhijrah pun satu masalah juga tu. Yang tak berhijrah pun masalah. Yang berhijrah pun ada dua. Ada kerana Allah Ta'ala, ada kerana Rasul. Ada yang kerana dunia, kerana Allah Ta'ala ada Rasul, dan pertama kedua kerana ada yang tak hijrah Rasul. Yang tak hijrah Rasul tadi, yang kuat-kuat ni, dia kuat, tenaga dia kuat, tapi tak nak hijrah. Jadi apa yang berlaku, mereka dipergunakan oleh Abu Jahal dalam peperangan Badar. Dipergunakanlah untuk kata masuk dalam kumpulan orang kafir dalam peperangan melawan tentera Islam, dan ada yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Sedangkan asalnya di Islam, tapi sebab kata nak hijrah, maka dipergunakan oleh penjahat. Kecuali lah yang tak hijrah tu memang dia uzur, dia sakit, dia ni golongan wanita, dan perempuan bila nak hijrah dia jauh kan susah. Nak pergi seseorang hijrah dia jauh kan susah. Daripada Mekah Madinah kan jauh jarak kan. Kalau tak ada lah yang menemani ataupun tak ada ikut konvoi yang ramai-ramai itu, jadi susah dia nak hijrah. Sebab ada yang pergi, ada yang tak pergi. Yang tak pergi itu ada separuhnya dipergunakan oleh penjahat dalam peperangan lawan tentera Islam balik. Akhirnya ada yang terbunuh. Terbunuh masuk neraka lah. Baik. Baik. Walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama. Sebagai contoh ialah orang yang menunaikan haji untuk berniaga. Orang pergi haji untuk berniaga. Orang pergi haji dia pun ikut sekali haji. Tapi dalam masa sama berniaga. Dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Orang belajar, dia pun belajar, tapi dia ada tujuan lain. Masing-masing akan mendapat balasan dunia ataupun qasad masing-masing. Pada zaman Rasulullah SAW, ada orang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukan kerana maksud menunaikan tuntutan agama. Ini adalah contohnya. Malah sebaliknya, iaitu untuk menyampaikan hajatnya. Ibnu Mas'ud menerangkan bahawa di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummul Qais. Ummul Qais nama perempuan tu mungkin cantik lah kot. Mesti dah cantik kan. Kalau tak cantik mesti dah tak pergi. Cantik kan tu. Baik. Tetapi Ummul Qais sendiri tidak suka menjadi isterinya kalau dia tidak mau berhijrah ke Madinah. Kalau kau tak pergi berhijrah, aku tak nak kahwin dengan kau. Okay. Ummul Qais. Kerana ini, maka berhijrah adalah kita di. Kemudian berkahwinlah mereka, nampak kahwin. Akhirnya kahwinlah.
Kata Ibn Mas'ud, kami menamakan orang itu dengan Muhajir Ibn Ummul Qais, iaitu seorang yang berhijrah kerana Ummul Qais, bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Inilah gambaran hijrah yang oleh Rasulullah bila katakan hijrah kerana perempuan, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang pada mula tadi lah. Ini antara contoh lah. Mungkin ada contoh lain. Mungkin ada yang berhijrah kerana harta pun ada. Tapi di kalangan para sahabat ada berhijrah tinggalkan harta. Namanya antaranya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini asalnya dia ni miskin. Dia ni bukan orang Mekah, dia ni orang luar. Dia ni asalnya miskin, kemudian datang ke Mekah, kemudian dia berniaga, akhirnya menjadi kaya raya. Duit dia banyak. Sila kita ni macam ketahuan lah kan, banyak lalu dia. Kemudian apabila datang ayat ataupun perintah supaya pergi berhijrah, maka didapati bahawa Suhaib Ar-Rumi ini dia tertahan ataupun ditahan oleh pembesar Quraisy. Jadi mereka tanya, wahai Suhaib, dia kata, kau nak pergi mana? Aku nak berhijrah, nak ikut Muhammad. Kau nak pergi boleh, tapi harta kau kena tinggal lah. Harta kau kena tinggal lah. Sebab kau dulu asalnya datang ke sini dengan keadaan selai sepinggang gitu. Kau tak ada apa benda dulu datang kemari. Kosong kat sini kita, datang kemari kosong. Kemudian kau berniaga ke sini, dapat modal berniaga, jadi kau kaya raya. Sekarang ni kau nak bawa harta kau pergi ke Madinah, tak boleh gitu. Harta kau semua kena tinggalkan. Itu Allah Ta'ala kata tu. Minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian daripada manusia itu orang-orang yang menjualkan hartanya kerana menuntut kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang akhirnya tinggalkan harta lah. Banyak lagi sahabat-sahabat lain yang diuji lah, yang diuji dengan dalam konteks untuk berhijrah. Sebabnya bila macam hijrah ni kan, bila musim hijrah, orang semua sibuk berceramah berkenaan hijrah kan, macam-macam cerita lah. Baik. Kemudian pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa ialah semata-mata meninggalkan, dan nantinya menurut istilah yang dikenaki pada hadis tersebut, iaitu meninggalkan negeri Mekah lalu berpindah ke Madinah untuk kepentingan agama. Meninggalkan negeri Mekah lalu berpindah ke Madinah untuk kepentingan agama. Dan yang berhijrah yang macam Nabi berhijrah ni, mana dah hijrah selesai dah. Tak ada lagi berhijrah. Sebab Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakinna jihad wa niyat. Tidak lagi berlaku hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, tetapi yang masih berlaku ialah niat. Niat untuk apa? Berhijrah. Kemudian yang kedua, jihad. Semana jihad masih berlaku lah. Kerana jihad ni dia tak akan terhenti sampailah hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi. Mana hijrah yang macam Nabi berhijrah tu dah selesai tadi, sesudah daripada pembukaan kota Mekah. Okey. Kemudian kalau sebut dalam kitab lain pula, hijrah pun ada terbagi banyak juga lah. Antaranya kalau sebut dalam kitab Arabnya, dia kata kitab Al-Jami' fi Syarah Arba'ina Nawawiyah, himpunan pada menyatakan syarah hadis 40. Di situ disebutkan bahawa terdapat beberapa hijrah yang berlaku, antaranya hijrah sahabat daripada Mekah ke Habsyah. Hijrah sahabat daripada Mekah ke Habsyah hina azal musyrikuna Rasulullah, di ketika menyakiti oleh orang musyrik akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafiru minhu dan Najasi, lalu mereka pun pergilah ke Raja Najasi. Maka hadhi ba'dal ba'si bi khamsi sinina,
dan adalah peristiwa tadi berlaku sesudah daripada kebangkitan Nabi dengan 5 tahun. Kerana 5 tahun lah selepas Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul, maka berlakulah hijrah tadilah ke Habsyah. Itu yang pertama. Yang kedua, telah hijrah daripada Mekah ke Madinah lah. Ya, wa kana hadhihi hijrah ba'da al-ba'si salasa sanatin. Hijrah yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah, ianya berlaku sesudah daripada peristiwa kebangkitan Nabi lantik sebagai Rasul, dengan 13 tahun. Mana 13 tahun lah selepas daripada lantik Nabi Rasul, maka berlaku hijrah ke Madinah. Wa kana yajibu ala kulli muslimin bi Makkah ila ayyuhajira ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Dan peristiwa tadi wajib, dia kata. Wa kana yajibu ala kulli muslimin. Peristiwa ini wajib kepada setiap muslim. Dalam hijrah tadi, perintah hijrah itu wajib, dia kata. Wajib atas setiap muslim berhijrah dari Mekah ke Madinah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi peristiwa hijrah yang lain. Itu hijrah yang kedua lah. Ada lagi peristiwa hijrah yang lain. Antaranya ialah keluar daripada Darul Harbi ila Darul Islam. Keluar daripada negara perang tapi harbi kepada negara Islam. Wahia baqiyat ila qiyamah. Perkara ini berlaku, dia berterusan sampai hari kiamat. Berterusan sampai hari kiamat. Ini kata Ibn Arabi lah. Kata Ibn Arabi, dia kata terbagi hijrah itu pula pada 6. Dia kata antaranya keluar daripada Darul Harbi ila Darul Islam, keluar daripada negeri ke kafir perang kepada negeri Islam. Wahia baqiyat ila qiyamah. Benda ni kekal sehinggalah hari kiamat. Kekal sampai hari kiamat lah. Kemudian yang kedua, keluar daripada bumi bidah. Al-khuruj min ardil bidah. Keluar daripada bumi bidah. Mana kat kawasan tu ada banyak bidah berlaku. So kalau seandainya kita tak mampu nak basmi bidah tadi, so kita keluar. Carilah tempat lain yang tidak ada bidah. Baik, kemudian antaranya seperti berkatalah seorang raja, dia kata la yahillu li ahadin ay yuqima bi ardin yasubbu biha salam. Tidak halal bagi seorang tadi bahawa dia duduk dalam bumi yang mana dalam bumi atau kawasan itu dicaci maki akan golongan salam. Mana ulama salaf pun dicaci maki dalam kumpulan tadi, dalam tempat tadi, suruh kita boleh keluarlah ke tempat yang lain. Gitu. Kemudian yang ketiga, keluar daripada bumi yang kebiasaannya berlakulah haram. Al-khuruj min ardin yaglibu biha haram. Keluar daripada tempat ataupun kawasan yang biasanya banyak benda haram dalam kawasan tersebut. Fa inna talabal halal fardhatun ala kulli muslim. Sedangkan menuntut benda halal wajib. Wajib untuk wajib. Okay. Kemudian yang keempat, al-firar min aziyati fil badan. Lari daripada disakiti pada badan. Lari daripada disakiti pada badan. Manakala ada orang yang nak menyakiti kita, yang nak pukul badan kita dan sebagainya, so kalau kita tak mampu nak mencegah tadi, so kita dibenarkan keluar. Benarkan keluar, kita tempat lain lah. Itu yang keempat. Yang kelima, al-khuruj min khawfil marad ila biladil wahdi. Keluar daripada bumi yang ditakuti wabak, penyakit lah. Keluar ketakutan orang sakit daripada bumi yang ada wabak. Keluar pada tempat lain lah yang tidak ada wabak. Itu antara pembahagian berkenaan dengan itu dalam kitab ni lah. Kitab yang tentang kata itu tak ada penambahan bahasa ini. Baik, kemudian kembali pada tadi. Jadi pengertian hijrah tadi dia kata meninggalkan negeri Mekah lalu pindah ke Madinah untuk kepentingan agama Islam. Pengertian ini adalah khusus
dengan keadaan waktu itu. Adapun pengertian yang umum yang berlaku pada setiap zaman, iaitu hijrah daripada melakukan larangan Allah Ta'ala atau meninggalkannya sama sekali untuk melaksanakan segala yang perintah dan yang disukainya. Kalau dalam perkara macam ni, hijrah ni berterusan. Hijrah berterusan. Yang tak berlaku hijrah lagi, itulah yang macam Nabi tadi lah. Daripada Makkah ke Madinah tu, itu tak berlaku lagi lah. Sedangkan macam yang tadi disebut tadi, mana keluar daripada bumi kafir harbi kepada bumi Islam. Ila dari Islam itu baqiyatul ila kiamah. Benda tu kekal sampai kiamat. Wajib kita cari tempat yang lain. Apalagi untuk nak menyembah Allah Ta'ala lah. Sebab kalau kekal kat bumi itu sudah tentu tak mampu untuk nak beribadah kepada Allah. Mungkin akan disakiti, mungkin akan ditalimi dan sebagainya. Baik. Jadi mana kita yang peristiwa yang masih boleh berlaku, yang berterusan sampai kiamat, ke hijrah daripada melakukan larangan Allah Ta'ala atau meninggalkannya sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintahkan dan yang disukainya. Inilah pengertian hijrah. Dan hakikatnya yang meliputi segala macam hijrah yang dituntut Islam kepada seseorang, iaitu hijrah daripada perkataan, perbuatan dan hati. Ini pun hijrah juga. Mana kita mengislahkan diri kita, membaikkan daripada kita, daripada sifat-sifat yang mazmumah, kita buang sifat mazmumah, kita tukar pada sifat yang baik, mahmudah. Ini pun termasuk dalam konteks hijrah juga. Ataupun daripada sifat yang baik nak jadi lebih baik. Kita dah tahu dah kita ni baik. Siapa yang menilai kita baik? Yang menilai kita baik ni orang lain lah. Kita tak boleh nak nilai kita baik. Kalau kita menilai diri kita, memang kita kata kita baik je. Orang semua tak baik. Kalau kita lah menilai diri kita, sudah tentu kita nilai diri kita ni, kita lah yang paling baik dalam dunia. Orang semua tak baik. Sebenarnya yang boleh menilai diri kita ni orang lain. Orang lain yang boleh menilai, kita tak boleh. Okay? Jadi kalau kita nak bertukar ataupun berpindah kepada baik, kepada lebih baik dan sebagainya, ini pun tuan. Ini dan masuk dalam konteks hijrah juga lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muslimun man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, kama qala Rasulullah sallallahu. Orang muslim itu orang yang sejahtera orang lain daripada perbuatan tangan dia dan juga lidah dia. Sedangkan orang yang muhajir, orang hijrah itu orang yang meninggalkan apa-apa yang telah pun diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang ditegak Allah Ta'ala ditinggalkan. Itu pun termasuk dalam konteks orang berhijrah. Okay? Baik. Iaitu hijrah dengan perkataan, perbuatan dan hati. Artinya tidak melakukan satu yang darat itu sama ada dengan perkataan maupun dengan yang lainnya. Kemudian hijrah kepada Allah dan Rasul, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sudahlah jelas pengertiannya, iaitu melakukan hijrah itu sesuai dengan maksud agama. Jadi ini yang sebenarnya dikatakan hijrah tu. Maknanya dia hijrah tu atas tuntutan agama dia. Sebab kalau dia masih kat situ, mungkin dia tak boleh melakukan ibadah kepada Allah. Mungkin dia akan diganggu, dikacau dan sebagainya. Maka dia kena pindah ke tempat lain yang selamat lah, untuk dapat mengembangkan Islam, tegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna hijrah yang sebenarnya kerana lintin nak kerana agama. Dan perkataan ini meliputi pula kepada perintah yang lain, iaitu suatu perintah mestilah disanakan sesuai dengan tuntutan agama. Masya-Allah. Baik, kemudian sebaliknya, ada pula hijrah kepada yang lain daripada Allah Ta'ala dan Rasul.
iaitu kerana dunia ataupun kerana wanita atau perempuan. Masuk dalam pengertian ini ialah segala amal yang dikerjakan kerana kepentingan dunia ataupun mata benda dan kedudukan. Ini pun termasuk di dalam. Walaupun dalam hadis ni tentang dia sebut perempuan je, kerana dunia dan perempuan kan. Tapi sebenarnya skop dunia perempuan ni memang luas lah. Ni antara ini macam contoh je. Contohnya ke dunia ataupun wanita. Habis kerana duit, masuk tak? Masuk juga. Kedudukan, kenapa dia hijrah? Kerana nak kedudukan, pangkat dan sebagainya. Sebab kalau tak hijrah kan orang tak pandang dia. Jadi dia kena hijrah lah. Orang pandang kan, orang respect kan. Macam tu. Semaknanya dia nakkan kedudukan. Nak supaya orang pandang dia, orang tengok dia, orang respect dia dan sebagainya. Maka dia pun pergi hijrah. Ini pun salah satu niat yang tak baik juga lah. Itu Berbagai yang iyalah sebenarnya pakai. Walaupun ada itu disebut kerana dunia ataupun wanita. Dia macam disebut dua contoh je. Tapi adakah dua contoh saja? Tidak. Banyak lagi lah. Yang mana dia bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Okay? Masuklah kerana kedudukan dan pangkat. Sebab kalau tak hijrahkan, tak ada orang pandang dia. Kena hijrah pula orang pandang itu. Dan ini sudah tentu berlawanan dengan hakikat Islam. Ikhlas. Hakikat ikhlas. Tetapi inilah pula yang menjadi daya pendorong bagi kebanyakan orang yang beramal untuk mengejar keuntungan yang segera lagi dekat sesuai pengertian dunia itu sendiri. Sesuai dengan pengertian dunia. Kerana banyak orang dunia, orang pindah, orang hijrah ni kerana dunia. Apa maksud dunia? Dunia ni pada kataan ad-dana'ah. Apa maksud dana'ah? Ataupun dunu'un. Dana'ah ni dekat. Dunu'un mana dekat lah. Ad-dana'ah artinya kehinaan. Jadi kata-kata dunia itu asalnya daripada ada dua, sama ada daripada dunu'un, mana dekat. So siapa yang hijrah kerana dunia, kerana dia nakkan keuntungannya dekat, keuntungannya hampir. Okey. Yang kedua, dunia juga boleh berasal dari perkataan ad-dana'ah. Dana'ah maksudnya kehinaan. So siapa yang hijrah kerana dunia, maka dia mencari kehinaan sebenarnya, bukan untuk mencarikan kemuliaan. Walaupun zahiriahnya kita nampak dia mencari kemuliaan lah. Oh, dia ni hijrah sama Nabi. Jadi orang kemudian pun menyebut tentang hijrah dia. Dia ikut Nabi, dia orang kata pro dengan Rasulullah SAW dah. Jadi zahiriatnya kita nampak dia ni hebat lah hijrah. Begitu juga kalau seandainya orang terlibat dalam perang. Orang terlibat dalam perang, zahiriat nampak dia perang fisabilillah. Tapi sebenarnya dia nakkan harta rampasan perang. Apa dia tu? Dia nakkan harta rampasan perang. Sebabnya ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah dia katakan fisabilillah yang sebenarnya? Ada orang berperang kerana berani. Ada orang berperang kerana marah. Ada orang berperang kerana supaya nanti suatu hari nanti orang sebut nama dia. Manakah itu dikatakan fisabilillah ya Rasulullah? Maka Nabi pun bersabda, man qatala litakulu kalimatullah ya ulia bahwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang kerana untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, itulah katakan fisabilillah sebenarnya. Itu tujuan sebenar yang dikatakan fisabilillah. Yang lain itu, perang kerana berani, perang kerana nakkan harta ghanimah, perang kerana nanti orang kata kerana marah, perang kerana apa lagi? Kerana suatu nanti orang akan sebut-sebut nama dia ni seorang yang hebat, kan, dia ni seorang pemberani dan sebagainya. Nama lah, nak kenal lah. Itu dikatakan, bukan dikatakan fisabilillah. Yang dikatakan fisabilillah, man qatala litakulu kalimatullah ya ulia bahwa fisabilillah. Siapa yang berperang untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala, itulah dikatakan fisabilillah yang sebenarnya.
Baik, kemudian kita lihat pengertian dunia. Kehidupan sekarang adalah dalam dunia. Menurut pengajian Islam, dunia bagi orang Islam adalah sebagai alat, bukan tujuan. Betul? Dunia alat lah, bukannya matlamat. Tapi banyak orang menjadikan dunia ini sebagai matlamat kehidupannya. Jadi bila nak jadikan matlamat kehidupannya, akhirat habislah kosong. Yaitu alat untuk menyampaikan kepada tujuan akhir di akhirat. Itu dikatakan dunia tu. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia adalah tempat bercocok tanam. Mazra'ah. Mazra'ah kan maksudnya bercocok tanam. Ada pada perkataan zara'ah. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dunia adalah sebagai wasilah ataupun wasail, bukannya ghayah. Ghayah maknanya tujuan. Kalau jadikan tujuan tak betul. Dan kemudian iaitu alat untuk menyampaikan kepada tujuan akhir di akhirat. Sebab itu tidak dikenaki kepada orang Islam beramal dan berbuat kebaikan untuk dunia semata-mata, atau untuk mendapatkan kemegahan hidup di dalamnya. Kerana yang demikian tidak sedikit pun membawa kepada tujuan daripada hidup dunia. Kemudian pengertian dunia adalah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Ya? Pengertian dunia adalah segala makhluk yang hidup, yang ada sekarang ini dan yang wujud sebelum akhirat lah. Dunia lah kan. Ataupun ma'asyiballah, benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu dikatakan dunia ataupun alam. Perkataan dunia berasal daripada perkataan dunun. Ini tadi dunun. Jumpa kan? Perkataan dunia berasal perkataan dunun, artinya dekat. Atau daripada perkataan dana'atun, dana'ah, artinya keinginan. Ini berarti bahawa setiap orang yang beramal kerana dunia adalah beramal untuk mendapatkan satu faedah yang dekat. Nampak? Sesiapa yang beramal ke dunia kerana dia nak keuntungan dekat, keuntungan yang segera lah. Keuntungan segera kan. Jadi akhirat ambillah dia sebab apa? Dia dapat keuntungan dunia. Hapuan dunia semua dah dapat. Pangkat, kedudukan, harta benda. Kalau dia kena perempuan tadi, dapatlah perempuan dan sebagainya. Tapi di segi nisbah pahala, ambillah tak ada. Dan yang hina dalam dunia. Dan dunia yang dimaksud oleh hadis adalah segala macam faedah dan maslahahnya serta keuntungannya yang dekat dan hina. Kelihatan pada mata yang akan diperolehinya sekarang ini juga dalam jangka yang tertentu. Mana nak jangka cepat lah, nak advance lah, istilah kita advance lah, cepat kan. Ataupun fast track lah. Istilah kita fast track kan. Fast track ni ialah kalau orang bekerja kan dia nak fast track, nak shortcut lah tu. Nak shortcut, nak cepat. Tak nak kata yang jalan jauh kan. Semua nak fast track, nak cepat, nak segera dan sebagainya. Tapi hasilnya lah, hasilnya kurang lah. Hasilnya kurang lah. Kita nak hasil yang suatu benda tu, hasil kita nak hasil yang bagus kan. Biarlah orang kata step tu banyak dan sebagainya, tapi hasilnya bagus. Kalau kita dapat, kita buat step yang dekat, yang ringkas, tapi hasilnya kurang merasakan, habis. Sebab banyak orang macam tu. Dia buat projek, katanya dia nak projek cepat siap, contoh lah. Tapi dia punya bahan dia apa? Tidak bermutu kan. Apa terjadi kalau orang buat bangunan? Orang buat bangunan, dia nak cepat siap bangunan tu, tapi dia punya bahan dia orang buat kualiti. Contohnya buat jabatan ke buat rumah sebagainya kan. Apa terjadi pada bangunan jabatan tu? Disebabkan nak fast track nak cepat siap, apa terjadi? Runtuh aja. Runtuh lah. Dia kalau banyak jabatan runtuh, kita dengar letak sana letak sini kan. Salah satunya rasuah pun dia jugalah. Satu lagi ialah disebabkan oleh bahan yang dibuat untuk penaan tadi tak berkualiti.
nak cepat. Tapi kalau berkualiti pun tak ada masalah. Boleh pasal tapi dengan syarat berkualiti. Kalau berlaku apa ke bumi sikit pun dia takkan bergoyang. Ini ke bumi sikit je dah. Langgar macam jembatan, langgar dia ombak air sikit dah roboh. So dia akan mengancam nyawa lah. Boleh mati lah kalau jatuh jembatan kan. Yalah, satu-satunya rasuah lah. Jadi rasuah pun zaman sekarang ni pun teruk juga kan gitu. Yang zaman ni Rashi wal Murtashi, La'nallah Rashi wal Murtashi. Allah Ta'ala melaknat orang yang beri rasuah dan orang yang menerima rasuah. Kan? Kemudian perkataan dunia adalah umum, iaitu meliputi apa saja yang ada, termasuklah makhluk manusia. Termasuk makhluk manusia. Dalam hadis sebagai satu jenis pasangan hidup orang lelaki. Betul ya? Dalam hadis sebagai satu jenis pasangan hidup orang lelaki, iaitu orang perempuan, yang menjadi niat dan kasar orang berhijrah. Sebagaimana yang terangkat tadi kan, Al-Muhajir Ummul Qais kan. Sebutan ini sesuai dengan kejadian. Sebutan ini sesuai dengan kejadian itu lagi mengandungi pengertian bahawa menyebut perkataan perempuan secara khusus padahal ia telah masuk dalam pengertian dunia. Memberi pula sesuatu kesimpulan, iaitu orang perempuan adalah antara bilangan syahwat yang disukai oleh manusia, dan ia terletak pada kedudukan pertama antara segala macam syahwat sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Nampak? Kalau kita lihat dalam hadis tadi, kan dia sebut kerana dunia atau perempuan kan. Kalau sebut dunia je kan dah cukup. Barang siapa yang hijrahnya ke dunia, dah lah. Apa nak sebut perempuan lagi? Sebab perempuan dah masuk dalam kumpulan dunia, dia kata. Sebab apa? Sebab perempuan ni pun antara ancaman terbesar. Ancaman terbesar pada lelaki lah. Sebab banyak lelaki yang rosak disebabkan perempuan juga. Tak? Dan nafsu syahwat dan keinginan kan kepada perempuan. Apalagi kalau perempuan tu cantik pula, dan sebagainya. Umi ni lah. Macam Umi ni. Umi kes. Umi yang kain. Mungkin cantik lah kot. Umi kes ni. Mungkin cantik lah tu. Sehingga kan orang kata lelaki tadi, orang kata tak boleh, Islam kata tak nolak tidur lah. Tak kerana teringatkan Ummul Qais. Jadi akhirnya dia pun pergilah hijrah. Hijrah pun namanya hijrah Ummul Qais. Tapi orang kata ada juga kebaikan yang lain. Maknanya berkahwin lah. Berkahwin pun baik lah, daripada dia tak kahwin kan. Semaknanya je ada pahala bersudut lain lah. Pahala sudut lain maknanya pahala berkahwin. Walaupun dalam konteks yang lain, dia ada niat tadi kerana semata-mata nakkan perempuan tersebut Ummul Qais. Baik. Kemudian kita lihat, iaitu orang perempuan adalah antara bilangan syahwat yang disukai manusia, dan dia terletak pada kedudukan pertama antara segala macam syahwat sesuai dengan firman Tuhan dalam Quran. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawat minan nisa wal banan wal banin wal qanatil muqantarah. Dihiaskan kepada manusia kesukaan kepada syahwat, iaitu antaranya orang-orang perempuan. Orang-orang perempuan. Di sini timbul satu pertanyaan mengenai perkahwinan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, pertanyaan ini adalah ialah bukankah perkahwinan satu daripada tuntunan syarak? Yang demikian, mengapakah pula dikatakan daripada tuntutan dunia dan dicela? Nampak? Bukankah perkahwin itu benda baik?
Jadi yang lelaki tadi kan dia berhijrah kerana nak kahwin. Bukan kahwin ni benda baik juga. Kan Rasulullah pernah bersabda, ya ma'asyaris sabab man istata' minkum ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghadul basar wa ahsanu lil farji. Fa in lam yastati' fa alaihi bisawm. Fa innahu ja. Wahai pemuda, barang siapa di kalangan kamu mampu untuk berkahwin, maka nak berkahwin. Kerana nak berkahwin tadi, maka terpeliharalah pandangan mata dan juga kemaluan. Aghadul basar wa ahsanu lil farji. Fa in lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau kamu tak mampu kahwin, maka naklah berpuasa. Fa innahu wija, kerana puasa ini merupakan perisai lah. Kan? Semaknanya daripada konteks lain kita nampak adalah kebaikannya kahwin kan. Daripada dia buat benda tak elok, lebih baik dia kahwin dengan orang request tu. So macam mana tuan-tuan? Sebagai jawapannya ialah bahawa walaupun perkahwinan daripada tugas syarak, tetapi kerana orang lelaki itu menempatkan hijrahnya kerana Allah, padahal di hatinya tidaklah kerana Allah, hijrahnya ialah kerana hendak berkahwin dengan perempuan, dan dia sengaja menyembunyikan niatnya yang berlainan daripada maksud hijrah. Kerana ini maka perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia serta dicela. Nampak? Jadi maknanya perkahwinan itu dicela lah. Walaupun daripada sudut lain kita nampak, oh berkahwin benda baik, pahala kan, dapat mengembangkan zuriat keturunan dan sebagainya, terpelihara daripada zina. Tapi disebabkan oleh niat asal tadi, niat asalnya kerana perempuan, hijrahnya kerana perempuan, maka kat situlah dikira dicela lah, kita dicela lah niat tadi. Kenapa? Kerana perkara dunia. Dan Masya Allah. Boleh tak? Kemudian perkara amal yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya lepas ni ada kena pergi program lah dekat museum. Museum negeri ada program apa tahu? Yang apa tu? Adat kan? Bersendikan syarak kan? Malam ni saya sebenarnya dah pindah jabat anggota tampil. Dah pindah tampil. Daripada start, kalau suat itu 15 bulan, tapi saya postpone 29 bulan. Dah masuk minit mau puasa bang. Mau puasa. Ustaz Farid tu lah. Ustaz Farid. Farid baru puasa. Tapi dia kat sini SQ lah. Jadi malam ni saya kena pergi sana. Orang tampil minta wakil. Tapi ada lah 2-3 orang lain yang wakil lah ada. Saya pun mengajar malam ni dengan sini kan. Dia suruh pengajar kata lepas Isyak bolehlah sekejap. Okey tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, betul. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina syarika wa amalan taqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira wa wasi'an nafatan ya alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqina bi din, Allahumma faqina. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.